Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan pembentangan untuk subjek profesionalisme keguruan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Muhammad Amirullah bin Badaruddin, serta 2 orang kawan saya, Muhammad Haikal Izhan bin Azman serta Marwan bin Muhtar. Okey, definisi rasuah. Dalam masyarakat tempatan, telah wujud beberapa simpulan bahasa yang memberi makna rasuah seperti tumbuk rusuk dan makan suap. Okey. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi al-rishwah. Kemudian di dalam Al-Quran, rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga perkataan jenayah yang lain seperti merompak, memeras ugut dan menipu. Okay, seterusnya adalah jenis-jenis rasuah. Ada 4, iaitu pertama adalah meminta atau menerima rasuah. Yang kedua, menawar atau memberi rasuah. Yang ketiga adalah membuat tuntutan palsu. Yang keempat adalah menyalahguna jawatan ataupun kedudukan. Okey, seterusnya adalah antara punca rasuah. Yang pertama adalah ingin hidup lebih mewah. Kedua, mengelak daripada dikenakan tindakan lebih berat. Ketiga adalah menghadapi masalah keuangan. Keempat, ingin memenangi projek yang ditawarkan oleh sesuatu agensi. Yang kelima adalah ingin memancing undi untuk mendapat atau mengekalkan kuasa. Keenam, mempengaruhi orang tengah atau yang rapat dengan orang berkuasa untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir, 7, supaya terpilih untuk dinaikkan pangkat. Okey, seterusnya adalah skor Malaysia dalam indeks rasuah. Okey, skor CPI Malaysia tahun 2022 merosot kepada 47 mata. Daripada skor 53 pada tahun 2019, skor Malaysia telah jatuh 6 mata dalam tempoh 3 tahun lepas. Okey, penurunan skor ini signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahawa kita menuju ke arah yang salah dalam memerangi rasuah, mendukung hak asasi manusia dan demokrasi di sektor awam. Okey, kesan rasuah ni terhadap individu. Okey, yang pertama adalah kehilangan pekerjaan, kejatuhan moral atau maruah. Ketiga, menerima hukuman. Okey, seperti mana yang kita tahu, kalau penjawat awam ni, kalau dia dikenakan terlibat dengan kes ke mahkamah, dia akan dikenakan hukuman lah. Sama ada tata tertib ataupun dibuang kerja. Okey. Keempat, menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga. Seterusnya, keluarga terabai. Okey. Yang kedua, kesan terhadap masyarakat. Yang pertama adalah mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak orang tertentu. Okey, jadi tak adil lah kan. Mungkin individu tu layak, sepatutnya mendapat projek tu, tapi disebabkan amalan rasuah yang berlaku ni, dia tidak dapat projek tu. Okey, itu antara contohnya lah. Yang kedua adalah mengalahkan jenayah dan melindungi penjenayah. Okey, yang ketiga, membebankan golongan orang susah. Yang keempat adalah memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. Contohnya macam ni, projek 1 juta, tapi istilah jerung-jerung besar ni dia dah mengambil atas angin dah untuk projek-projek tu. Jadinya bila sampai ke kontraktor yang nak buat sesuatu projek kepada orang-orang yang memerlukan ni, dia tak cukup bajet. Jadinya projek tu jadi serba-serbi tak kena. Okey, yang ketiga adalah kesan terhadap negara. Yang pertama adalah menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran sesuatu agensi itulah. Kedua, menjejaskan sosial serta kestabilan politik dan keselamatan. Kemudian adalah ketiga, tumpuan pembangunan yang tidak seimbang disebabkan amalan rasuah ni berlaku. Okey,
Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Ustaz Marwan, untuk meneruskan pembincangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وبه نستعين على عدوان من الظالمين. Pertama-tamanya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bertemu pada hari ini atas kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hamba-hambanya, kenikmatan kehidupan, kesihatan dan sebagainya. InsyaAllah pada hari ini saya akan sambung pembincangan daripada sahabat saya, daripada Ustaz Muhammad Amirullah bin Badaruddin. Okay, saya Marwan bin Mukhtar, merupakan pelajar IPG Kota Baru. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Puan Nurul Hayati binti Cik Useng, pensyarah saya yang mengajar saya dalam bidang profesionalism keguruan ADUP 2132. Okay, tajuk pada hari ini saya akan sambung pembincangan iaitu berkaitan dengan isu rasuah. Tapi pada hari ini saya akan membentangkan peraturan-peraturan akta-akta salah laku rasuah di kalangan guru-guru dalam menegakkan keprofesionalism keguruan. Okey, peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib tahun 1993 ditubuhkan, kemudian dipindakan pada tahun 2002, boleh membantu meningkatkan profesionalism keguruan. Okey, apabila tubuhnya peraturan-peraturan ini, dia boleh membantu meningkatkan profesionalism keguruan itu tersebut. Maka peraturan ini merupakan kelakuan atau tata tertib adalah satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam, tak kira guru, penjawat awam di mana-mana pun jabatan, untuk menjamin keberkesanan sesuatu organisasi itu tersebut. Apabila tidak berlakunya peraturan, tidak ditubuhnya peraturan, maka tiadalah hukumannya. Maka berluar-luasalah segala kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. So, negara tidak akan maju, akan selalu mundur sahaja. Antara kandungan peraturan ialah yang pertama, peraturan mengenai kelakuan. Okay, peraturan mengenai kelakuan seseorang tersebut terhadap pekerjaan. Okay, yang kedua, tanggungjawab serta tugasan kawalan dan pengawasan tata tertib. Okay, tanggungjawab serta tugasan ini adalah kepada pejabat awam, terutama kepada guru. Apabila ada tanggungjawab pada diri sendiri, maka kawalan tersebut dan pengawasan tata tertib terjamin. Kemudian yang ketiga, prosedur dan tata cara tindakan tata tertib. Okay, apabila berlakunya kes rasuah ni di kalangan guru terutamanya, maka proses untuk pelaksanaan hukuman itu ada step by step dia lah. Ada langkah-langkahnya. Kemudian yang keempat dan lima ni sama saja hukuman tata tertib. Okay, akan dikenakan kepada penyalah permasalahan, iaitu isu rasuah lah. Okay, yang keenam adalah peruntukan pelbagai yang berkaitan. Okay, berapa tindakan dia, berapa hukuman dia kena dan sebagainya. Okay, kemudian kita lihat kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada tahun 2009. Akta SPRIM lah yang tubuhkan pada tahun 2009 ini berkaitan dengan jenayah, khususnya Akta berkaitan jenayah rasuah di Malaysia. Okay, kalau nak ikutkan dalam isu-isu sekarang, peningkatan rasuah terlalu banyak di kalangan penjawat-penjawat awam lah. Hatta pun menteri-menteri kita pun juga turut
dalam berlaku kes jenayah rasuah ni. Kalau kita lihat sekarang di TV banyaklah berlakunya disebabkan faktor-faktor tertentu lah. Okay. Antara Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada tahun 2009 yang mana merupakan Akta SPRM 2009 merupakan akta khusus berkaitan jenayah rasuah di Malaysia. Jenis-jenis kesalahan rasuah ni ada 4. Okay. Apabila berlakunya, maka akan adalah 4 ni jenis akan muncul. Terutama yang pertama adalah ambil. Apa yang kaitan dengan rasuah ni, keambilan. Meminta atau menerima rasuah. Okay, dia ambil rasuah tersebut dengan tak ada rasa tanggungjawab dan amanah yang dipikul sebelum ni. Maka dia berlaku pada Seksyen 16-A dan 17-A juga. Okay. Hatta dalam hati tidak ada rasa salah tapi kita ambil rasuah tersebut akan dijatuhkan hukuman. Kemudian beri. Okay. Menawar atau memberi rasuah. Memberi ni terlalu banyak memberi-beri. Bukan kita memberi itu menolong. Tetapi disebabkan kesalahan rasuah ni, okay, beri pun dikatakan sebagai kesalahan dari dalam bab jenayah rasuah ni lah. Okay. Menerima suapan dan atau sebagainya. Dia berlaku pada Seksyen yang ke-17-B. Kemudian klaim. Klaim membuat tuntutan palsu. Seandainya pada guru lah. Sekarang guru ni boleh klaim macam-macam. Kalau perjalanan jarak khusus tu boleh klaim TNT. Maka dalam TNT tu para guru hendaklah berlaku adil dan jujur. Jangan menipu dalam tuntutan TNT dan sebagainya lah. Klaim-klaim ni. Kalau jarak dia pada 80, maka tulislah 80, jangan lebih-lebih. Maka lebih tu akan menimbulkan satu kesalahan. Okay, satu penipuan tu yang dikatakan membuat tuntutan palsu. Maka dia akan jatuh pada Seksyen ke-18. Kemudian kedudukan. Okay, sekarang berlakunya kedudukan penyelewengan kedudukan disebabkan rasuah-rasuah ni banyak dalam berita, dalam surat khabar. Kedudukan ni terlalu ketara sangatlah dalam bab jenayah rasuah ni. Okay, salah guna jawatan atau kedudukan oleh pegawai. Ia berlaku pada Seksyen ke-23. Okay, jatuhnya hukum pada Seksyen ke-23. Apabila orang besar memegang jawatan walaupun dia daripada rendah ni tiba-tiba boleh terus tinggi jawatan yang tinggi. Mungkin ada benda yang pelik di situ, maka perlulah ditelitilah untuk pemilihan jawatan pegawai dan sebagainya. Okay, penalti bagi kesalahan rasuah ni. Okay, apa hukuman-hukuman yang dikenakan oleh jenayah rasuah ni? Maka Seksyen ke-24 Akta SPRM 2009, penalti bagi kesalahan di bawah Seksyen 16, 17, 18, 20, 21, 22 sampai 23 Akta ini. Okay, banyak dia berlakunya disebabkan dia adalah jenis-jenis kesalahan tersebut iaitu dipanggilkan seksyen-seksyen ni. Yang saya sebut tadi ada 4 jenis kesalahan ambil, beri, klaim dan kedudukan. Maka setiap 4 ni ada kedudukan seksyen tersebut lah. Maka jika disabit dengan kesalahan rasuah ni boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun. Okay. Memang terlalu berat untuk mengejar untuk tindakan jenayah rasuah ni. Okay. Penjara sampai 20 tahun. Dan dikenakan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan. Maksud di sini seandainya seseorang itu mengambil rasuah dalam angka 55,000 sahaja, maka hukuman dia dibayar mengikut 5 kali nilai. Okay, so darab dengan 5 maka 15,000 lah kena bayar. Okay, dan tidak kurang atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Okay, melebihi RM10,000 akan dikenakan tindakan bayaran tersebut. Maka dia akan berlaku di sini kemungkinan sama ada hakim tersendiri itu akan menjatuhkan salah satu hukuman ataupun
kedua-dua hukuman tersebut berdasarkan kebijaksanaan hakim lah. Seandainya hakim itu adil dan amanah, maka dia tahu apa tindakan yang dikenakan. Jika hakim pun tidak adil, makan rasuah dan sebagainya, tahuilah bahawa di akhirat nanti azab Allah amatlah pedih. Rasuah ni merupakan jenayah yang terlalu berat, mengambil boleh dikatakan mengambil harta yang terlalu banyak tanpa sebab yang munasabah. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan di dalam Quran, jangan mengambil harta ataupun mengambil lebih-lebihan daripada hak orang lain atau sebagainya, atau disebabkan desakan ataupun senang wenangnya ke atas kedudukan, pangkatnya, wangnya dan sebagainya, maka Allah sudah janji akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu saja pencerahan saya mengenai atap-atap pencegahan rasuah. Hiduplah dalam keadaan yang penuh dengan bertanggungjawab dan harmoni, melandaskan Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah negara kita dan pekerjaan-pekerjaan kita akan menjadi baik. Wallahu alam, saya akan beri kepada sahabat saya untuk sambung bahagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Aizam bin Azman akan menerangkan faktor-faktor yang berlaku gejala rasuah dalam sesebuah negara. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu ini poin utama ataupun faktor-faktor utama yang membawa gejala rasuah dalam sesebuah negara. Yang pertama adalah gaji yang rendah. Yang kedua adalah tekanan kewangan dan kerja. Yang ketiga, dasar negara. Yang keempat, wujud peluang. Yang kelima, kelemahan peribadi. Yang terakhir adalah tidak berintegriti. Yang pertama, gaji yang rendah. Pekerja di sektor awam ni sering membandingkan gaji mereka dengan gaji pekerja sektor swasta kerana gaji yang diberikan oleh kerajaan pada mereka rendah dan tidak berbaloi dengan usaha berbanding dengan gaji dari pekerja sektor swasta yang dibayar dengan setimpal. Kalau kita lihat contohnya, berbeza orang yang bekerja dekat dalam negara Malaysia dengan mereka yang bekerja di Singapura. Kebanyakan remaja ataupun rakyat Malaysia lebih suka bekerja di Singapura. Sebab apa? Dengan gaji mereka yang lebih tinggi. Yang kedua adalah tekanan kewangan dan kerja. Kebanyakan mereka menghadapi salah satu daripada masalah-masalah seperti hutang, tunggakan bil, mereka yang inginkan gaya hidup yang mewah, mereka yang terlibat dengan dadah dan alkohol dan sebagainya. Yang kedua adalah kos sara hidup yang semakin tinggi juga memberi sumbangan tekanan kepada pekerja-pekerja kerana gaji mereka tidak seiring dengan kenaikan kos sara hidup. Kalau kita lihat pada masa kini, bila bertambah kos sara hidup dan mereka diberi peluang untuk ataupun orang yang memberi rasuah tu seolah-olah memberi peluang cerah untuk mereka menyelesaikan masalah-masalah diorang lah. Kira kalau kita lihat orang yang memberi rasuah ni, pekerja orang yang memberi rasuah ni, tengok mereka ni hidup dalam keadaan yang stres ataupun tekanan dari segi kewangan, tak cukup duit, nak bayar tu nak bayar ni. Jadi bila terima rasuah, duit yang banyak, diorang dapat keluar daripada tekanan kewangan tu. Seterusnya adalah dasar negara. Dasar negara yang pertama adalah hukuman yang dikenakan kepada pesalah rasuah ni adalah tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Seterusnya, Datuk Zahar Hashim dia menyatakan pada tahun 2020, dasar kerajaan yang memberi bantuan secara membuta tuli antara punca rasuah menular dalam kalangan masyarakat, khususnya orang Melayu itu sendiri. Yang seterusnya adalah wujud peluang. Kita tahu setiap manusia ni perlukan kepada keperluan asas seperti wang, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Tetapi disebabkan sifat tamak, mereka perlukan lebih daripada itu.
kalau kita tengok pada hari ni, kalau mereka ni berasa cukup dengan apa yang mereka ada, nescaya gejala rasuah tu takkan berlaku. Tapi bila diorang tengok duit yang banyak, diorang nak kehidupan yang lebih baik ataupun lebih bagus. Oleh sebab tu diorang ni berasa nak lebih daripada orang lain, wujudlah gejala rasuah. Contohnya seorang ni dia nak pakai satu tender, dia akan bayar lebih sebab dia tahu daripada tender tu dia dapat keuntungan lebih banyak. Oleh kerana sifat tamak ni telah memberi ruang kepada amalan rasuah dalam masyarakat kita, sama ada memberi ataupun menerima rasuah. Seterusnya adalah kelemahan peribadi. Kelemahan peribadi seperti kurangnya pendidikan agama dan iman serta takwa dalam diri juga memberi faktor gejala rasuah dalam kalangan masyarakat. Kita tahu gejala rasuah ni bukan hanya salah dari segi undang-undang, tapi salah dari sudut agama. Agama itu sendiri telah menyatakan gejala rasuah ni adalah satu perbuatan yang berdosa. Yang kedua adalah sikap tidak ambil peduli dengan walaupun mengetahui bahawa amalan rasuah itu dilarang dalam agama dan undang, menyebabkan mereka mencipta pelbagai alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Biasa kalau kita tengok, kalau dah ikut hawa nafsu ni, kita tak fikir dah sama ada satu perbuatan tu betul ke tidak. Yang penting ada memberi manfaat kepada diri masing-masing. Seterusnya anda tidak berintegriti. Biasanya ini lebih kepada pekerja yang berpangkat tinggi lah. Seorang pekerja yang berintegriti rendah akan mudah untuk melakukan jenayah rasuah walaupun memiliki kelulusan yang tinggi, cekap dan mahir dalam melakukan kerja. Kita nak kata kat sini, tak kisah orang tu pangkat tinggi ke pangkat rendah ke, yang penting apabila dia orang bekerja tak ada integriti, maka berlakulah gejala rasuah walaupun dia belajar sampai tahap PhD sekalipun. Apatah lagi wujud peluang, mereka akan merebut peluang dengan menerima suapan rasuah daripada syarikat ataupun kontraktor dengan meneruskan kontrak dan tender tanpa mengikut prosedur biasa yang telah digariskan oleh organisasi. Seterusnya isu yang tengah hangat sekarang ni, dalam akhbar menceritakan tentang seramai 275 belia yang terlibat gejala rasuah semenjak tahun 2020 sehingga kini. Yang pertama dinyatakan seramai 275 belia termasuk dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi iaitu IPTA ataupun IPTS dan kaki tangan awam ditahan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM sejak 2020 kerana terbabit dengan rasuah. Seterusnya, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM Datuk Seri Nur Razlan Muhammad Razali berkata, dengan daripada jumlah tu 21 belia berusia 18 sehingga 23 tahun, manakala 254 lagi berusia 24 sehingga 30 tahun. Kalau kita tengok sini, 200 lebih ni adalah yang terdiri daripada di kalangan orang muda dan remaja. Jelas menunjukkan kat sini godaan rasuah, sama ada memberi rasuah atau menerima rasuah wujud, terutamanya apabila pelajar memasuki alam pekerjaan. Dan seterusnya saya menyatakan kat sini adalah cara mencegah amalan rasuah di Malaysia. Yang pertama ini adalah budak kereta satu kat sini mungkin semalam lah, tak kacau awak. Seterusnya saya akan menceritakan tentang cara-cara atau kaedah mencegah amalan rasuah di Malaysia. Yang pertama, kita perlu memberi pendidikan tentang gejala amalan rasuah ni, iaitu pencerahan dari sudut macam kita nak kata rasuah ni, apa kesan dia kepada masyarakat, apa kesan dia kepada sesebuah negara. Jadi masyarakat perlu tahu apa keburukan daripada gejala amalan rasuah. Seterusnya, dari sudut kerajaan tu sendiri perlu menguatkuasakan undang-undang terhadap orang yang melakukan kesalahan sama ada menerima ataupun memberi rasuah. Seterusnya, kita perlu pastikan sektor awam beroperasi dengan jujur, telus dan bertanggungjawab supaya ini berlaku adil kepada semua pihak. Seterusnya, saya akan menyatakan cara-cara dengan memberi gaji yang bertepatan dan bermaruah kepada pekerja sama ada sektor swasta ataupun sektor awam. Yang kelima, kita perlu mengadakan kempen yang berkesan dan efektif berkenaan dengan gejala rasuah ni. Kita tahu
keburukan dia kepada sebuah negara dia amat buruk. Seterusnya yang terakhir adalah kita perlu menjatuhkan hukuman yang berat kepada pemberi dan penerima rasuah itu sendiri. Bila kita cerita pasal rasuah ni, tak ada satu kebaikan pun sebenarnya, sebab dia memberi kebaikan dia pada orang yang dapat rasuah atau menerima rasuah tu, sebab dia orang ni tujuan dia ada usaha penindasan kepada orang lain, dan manfaat dia hanya untuk diri dia sendiri saja, tak memberi manfaat kepada orang lain. Seolah-olah kita menindas kepada orang yang lebih memerlukan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.